Okay, Assalamualaikum murid-murid semua. Okay, cikgu hari ini nak masuk kepada latihan ya. Sebab saya rasa ramai yang dah tahu banyak maklumat ataupun cara nak faham sesuatu benda, cuma macam mana nak selesaikan masalah. Jadi kebanyakan topik video dalam YouTube saya akan fokus kepada penyelesaian masalah. Maksudnya belajar dengan buat latihan. So saya akan rujuk rujukan utama adalah buku teks matematik. Jadi daripada situ kita akan cuba jawab soalan-soalan yang ada di sana. Kemudian cuba follow dan juga kalau ada tak faham boleh komen di bawah lah. Okay. So kita boleh mula sekarang. Okey, untuk latihan kali ini, cikgu akan buka buku teks ya, yang mana buku teks matematik untuk tingkatan 1, muka surat 8. Okey, kalau saya zoom dekat sini, dekat bahagian bawah tu dia ada soalan. Sekejap ya. Mana saya? Okey. Kat bawah ni ada soalan, selesaikan setiap yang berikut. Okey, so selesaikan setiap yang berikut, ada 6 tambah positif 2, kemudian ada negatif 4 tambah negatif 3, kemudian ada 3 tolak positif 2, yang D adalah negatif 2 tolak negatif 4. Sampailah F, sampai huruf H kan. So nombor 1 ada 8 soalan. So kita akan cover semua sekali hari ini. Okay, jom kita mulakan Okay. Ambil soalan yang pertama. Kejap, mana saya punya mouse hilang. Okay. So soalan yang pertama kita nak tengok A 1. A. So dalam 1A, soalan yang diminta adalah selesaikan 6 tambah dengan positif 2. Okey, so bila kita tengok soalan macam ni, dia adalah melibatkan hukum darab dan hukum tambah bagi nombor positif negatif. Okey, so kita kena ingat rules dia kat sini Saya letak rules dia kat sini. Saya terus. Okey, so rules dia kena ingat paling simple untuk hukum darab dan bahagi. Untuk sebarang hukum darab ataupun hukum bahagi bagi dua nombor positif, maksudnya darab ataupun bahagi untuk dua-dua nombor positif, darab positif ataupun positif bahagi dengan positif, jawapan dia adalah positif. Kemudian kalau hukum berlawanan dia tak kira lah siapa dulu. Kalau negatif dulu darab ataupun bahagi dengan nombor positif, so jawapan dia mestilah negatif. Sekejap. Dua-dua ni jawapan dia adalah negatif. Okey, dekat mana yang selalu kita kena tengok hasil darab tu? Okay, hasil darab tu adalah hasil darab kurungan ni. Selalunya dekat sini adalah calon murid-murid selalu confuse. Dekat mana yang nak positif negatif tu? Okey, inilah dia punya kedudukan dia. Sekejap saya tukar colour Ini adalah kedudukan dia. Okay, so dekat kedudukan tersebut,
kita boleh kata positif darabkan dengan positif. Sebenarnya dekat sini kalau dalam sebenarnya expression yang sebenarnya adalah positif ni ada nombor 1 kat sini. So dia seolah-olah positif 1, dia seolah-olah 6 ni adalah positif 6. Kemudian positif 1 tambah positif 1 darab dengan tambah positif 2. Dia seolah-olah macam ni. So ini adalah pecahan bagi plus dengan kurungan ni, tambah dengan kurungan. So tapi tak payah confuse banyak-banyak. So kita abaikan je benda ni. Kita perlu tengok simbol ni bertemu dengan simbol ni. Okay, so 6 positif dengan positif, hukum dia adalah positif. So kita akan jadikan dia pemudahkan dia lah. So 6 terus kita buka kurungan dia, 6 tambah 2. So jawapan dia adalah 8. Okay, ini sebenarnya simple je. Okay, so ini yang A Okay, seterusnya kita pergi soalan B pula. Untuk soalan B, 1B. 1B diuji untuk pemahaman negatif pula negatif 4 tambahkan dengan negatif 3. Okay, so dekat sini soalan dia nak uji macam mana kita nak dapatkan positif darabkan dengan kurungan negatif. So ini adalah kalau kita balik semula kepada kita punya hukum tadi. So kalau tengok hukum dia, kalau positif dengan negatif sebarang hasil darab ataupun bahagi, jawapan dia mesti negatif. So dalam kes ini, kita akan jadikan dia sebagai negatif lah. So bila kita gantikan negatif, so automatik kurungan ni kita akan collapsekan dia. Collapse tu maksudnya kita buang lah. Okay, so macam mana bila kita dah buang, jadi negatif 4 yang positif darab dengan negatif, kita jadi tanda negatif 3 bawa turun. So macam mana nak kira negatif 4, negatif 3? Dia sebenarnya negatif 4, negatif 3 ni kalau kita pemudahkan, kalau dah advance nanti, dia bersamaan dengan negatif 1, 4 tambah 3 je. Sebab kita keluarkan negatif pada setiap nombor. So negatif 1 darab 4 dapat negatif 4, negatif 1 darabkan dengan positif 3 dapat negatif 3. So supaya inilah murid-murid nampak lah. So kalau kita selesaikan dengan cara macam ni, 4 tambah 3 macam biasalah. So 7. So 7 ni adalah positif. Walaupun tak tulis, dia adalah positif lah. Sebab dia tak menghasilkan nombor negatif. Jadi tanda negatif 1 darab dengan positif 7. Hukum yang sama juga, iaitu hukum berbeza tanda. Jadi jawapan dia mesti negatif. So jawapan dia adalah negatif 7. Alright. Soalan boleh komen di bawah. Okay, next. Next kita ada soalan 1C. Soalan 1C pula, kita nak tengok 3 tolakkan dengan positif 2. Okay, so dalam kes ni, kita akan tukarkan tanda negatif darab dengan kurungan positif menjadi tanda negatif. So bila kita dah dapat, kita terus tukar je lah. 3 tolak 2. Nombor 2 ni terus turunkan je. Sebab negatif dengan positif kita dah tukar jadi tanda negatif. So dalam kes ni straightforward lah kan. 3 tolak 2 berapa? 1 jawapan dia. Okay. Kita ambil masa, cuba tengok dulu. So proses dia simple je. Kalau ada kurungan, tengok tanda kat luar kurungan dengan tanda kat dalam kurungan. Selesaikan.
untuk, tanda dulu baru kita selesaikan hasil aritmetik ataupun penambahan tersebut. Okey, next kita ada soalan 1D, 1D pula 1D adalah negatif 2. Kita nak tolakkan dengan negatif 4. Kalau sebut-sebut ni kita tak faham. Tapi kalau kita letak je tanda, okey ini hasil darab negatif darab negatif. Kalau kita, apa ni, kalau kita tengok balik kat sini, dia adalah oh sorry, saya tak letak kat sini Untuk hasil tambah atau hasil darab untuk dua tanda yang sama, negatif darab ataupun bahagi negatif, jawapan dia adalah positif. Maknanya kalau dua-dua tanda tu sama, automatik jawapan dia positif walaupun dia nombor negatif darab negatif. Tetapi kalau dia berbeza tanda, positif darab negatif, positif bahagi negatif ataupun negatif darab positif, negatif bahagi positif, jawapan dia akan jadi negatif. Okey, so dalam kes ni kita akan gunakan hukum yang ni kan. So dia akan dapat positif. So jawapan dia adalah tanda ni akan bertukar menjadi positif. Jadi kita akan tulis sekejap, saya tukar warna hitam pula. Okay, so negatif bersamaan dengan negatif 2 tambah, maksudnya tanda ni turun je. Negatif 2 turun tambah tanda selepas hasil darab tanda, nombor pun turunkan balik. Okay, so macam ni. Kalau anda jenis senang confuse, otak sini susahlah nak buat negatif 2 tambah 4 macam mana nak buat. So kita letakkan nombor positif di hadapan. So kalau saya suka macam ni lah. So maknanya saya alihkan positif 4 duduk depan kan. Negatif 2 letak kat belakang. So kita nampaklah 4 tolak 2 sama dengan 2. Tapi kalau anda terus boleh selesaikan kat sini pun boleh juga. Dua-dua pun sama je. Cuma saya faham sebab saya dulu pun ada masalah nak faham negatif dengan positif. Jadi saya akan suka alihkan semua nombor positif dulu kat depan. Kemudian kita baru tolak negatif semua kat belakang. So kita tambah baru kita tolak kan. Okay, next soalan E Soalan E. Oops, saya ingat pula. Untuk soalan E, 1E. 1E, jawab soalan dia negatif 8 tambah negatif 2. So fokus kita sentiasa adalah tanda dulu. Tanda dalam kurungan positif negatif kita jadikan dia tanda negatif sebab dia hukum yang berbeza tanda kan. Bila beza tanda positif darab ni. Kalau kurungan tu maksudnya darab supaya anda tak confuse. Bila masa pula ada darab kat situ, tak ada pun bahagi pun tak ada kan. So bila kurungan maksudnya tanda ni darab dengan hasil kat dalam. So negatif. So jadi kita permudahkan negatif 8 tolak 2. So kita akan dapat negatif 10. Macam mana dapat negatif 10 ni? Macam cikgu cakap tadi, kalau pening, negatif ni kita keluarkan negatif 1. 8 tambah 2. So negatif 1, 8 tambah 2, 10. So negatif 1 darab dengan 10 bersamaan dengan negatif 1 tambah negatif darab positif jadi negatif 10. Terpulang. Nak faham cara yang macam mana tak kisah, janji faham konsep dan dapat jawapan yang betul. Kita ada lagi 3 soalan
Lagi 3 soalan untuk, ni sebab saya tak nak drag masa yang panjang untuk, murid-murid tonton. Okey, 1F. Untuk 1F, 6 tolak positif 3. So, dalam kes ni, ada tanda negatif dan darabkan dengan tanda positif. So, jawapan dia negatif tanda kan. Negatifkan tanda 6, jap, lambat sangat nombor saya kan. 6 tolak, sebab tanda ni turunkan jadi tolak 3. So yang ni straightforward lah, 6 tolak 3 dapat 3. Okey, kemudian yang G ni pun saya boleh tulis kat sini je lah. Sebab soalan dia straightforward. 9 tambah dengan positif 4. So positif dengan positif, so kita akan jadi positif je lah. So tak ada pening-pening. Kan tanda yang sama kalau hasil darab ke hasil bagi akan dapat positif. Jadi kita akan turunkan balik 9, tanda tambah ni yang merah ni bukan yang atas sebenarnya, yang merah ni turunkan tambah dengan nombor dalam kurungan. So jawapan dia 94, 13. Okay, last sekali H. H negatif 5 tolak negatif 3. Okay, so tanda yang ada adalah tanda negatif darab dengan negatif bertukar menjadi tanda positif. Ingat negatif darabkan dengan negatif, so jawapan dia positif. Okay, so kita turunkan sahaja tanda tu. So negatif 5 tanda positif turunkan nombor dia. So dapat negatif 5 tambah 3. Kalau confuse juga terbalikkan je . Okey, positif 3 tolak 5. Macam mana Maksudnya nombor 3 positif tapi kita kena hutang 5. Maksudnya total dia kita akan berhutang lagi negatif 2 lah. Kalau ikut garis nombor, cikgu ulang balik garis nombor Tekan kat sini kosong, negatif 1, negatif 2. Sekarang ni 1, 2, 3. So sekarang ni kita berada di sini. So tolak 3 maksudnya tolak 5 maksudnya kita pergi 1, 2, 3, 4, 5. So kita ke belakang negatif 5 kat sini. So jawapan dia adalah negatif 2. Okey, so cikgu berhenti sampai di sini untuk perkongsian pada hari ini. So kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan nombor positif, negatif, hasil darab semua ni, boleh komen dekat bawah, cikgu akan balas. Dan mungkin kalau memerlukan cikgu nak kena buat video lain, so cikgu akan bagi video lah. Okay, so ingat yang ni adalah latihan muka surat 8. Latihan muka surat 8 untuk latih diri 1.2a. Okay, itu saja daripada cikgu. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Cikgu akan tunjuk lagi video latihan-latihan yang lain. So cikgu tak akan masuklah semua buku teks tu kan. Okay, itu saja. Assalamualaikum.